rasa kereta ni macam mana, apa masalah dia sebenarnya. Macam tadi saya teringin nak tahu sangat apa masalah Aston Martin ni. Kenapa saya sendiri menjadi masalah untuk jual Aston Martin ni? Adakah prospek ataupun customer yang datang untuk tengok Aston Martin ni berlainan, orang yang tak sesuai untuk, ataupun saya kena belajar lagi. Tapi first look ataupun first feel saya masuk kereta ni, saya ada rasa feel macam luxury. Saya feel macam prestige, elegant, stylish. Saya rasa macam kata, kalau bahasa pasar dia rasa handsome. Kita rasa macam masuk kereta ni rasa handsome, rasa best. Sebab dalam dia memang tak ada racing feel. No racing feel dalam dia. Sebab dalam dia, saya bukan nak kata tak canggih, sebab dalam dia design luxury. Kalau kita tengok stitching white, cockpit dia, sebab kita nak adjust seat dia pun dia belah sini. Sebab British teknologi ni memang lain. Jadi kalau ikut dia punya design, mana bro? Sini dia punya electric seat adjustment, dia ada memory seat, dia belah kiri. Dia agak bukan pelik, tapi itulah British style. Biasa orang kata American style, ini British style ataupun Britain style. Okay, bila saya masuk kereta ni, macam saya cakap tadi, saya rasa luxury, saya rasa mahal, saya rasa macam mewah. Saya tak ada sedikit pun rasa racing feel. Okay, dia ada, tapi dia jadi yang nombor 2. Dia bukanlah yang macam kita masuk Porsche, kita masuk Lambo, kita masuk Ferrari, kita masuk apa saja supercar yang dikenali kat luar tu, kita akan rasa macam kita nak pergi racing. Ni tak, ni kita ada 2 in 1. Okey, cuma kereta ni kalau saya, sebab saya sempat saya bawa tadi, saya sendiri rasa macam kalau kau nak pergi konvoi, kau nak pergi minum kopi, nak having coffee dengan kawan-kawan, dan pergi 2-3 kereta, dan lumba je suka-suka ataupun speed suka-suka dekat jalan tu, ini adalah pilihan yang terbaik. Okey, ataupun bila balik malam, kita dekat highway yang panjang, so kita nak seolah-olah kita feel, kita nak rasa speed, bukan kita nak rasa track, kita nak rasa speed. This is the best car compared to luxury, compared to Lambo and Ferrari. Saya suka compare dengan these 3 brands sebab ni antara yang famous dan senang dijual. Yang ni kita akan rasa lain. Saya rasa dia punya damper, suspension, dia pakai double wishbone, front and rear. Kita ada rasa soft, kita ada rasa safe, kita ada rasa selesa, dan dia boleh digunakan hari-hari atau orang kata daily use. Untuk kita buat, badan saya sendiri pun tak penat, dan kereta ni saya masih feel dia floating. Sebab tu saya tak panggil dia, ataupun dia bukan dalam kategori supercar, dia sport car pun bukan, dia GT. GT kan ni Grand Touring car. Kita rasa ke atas, dan saya boleh rasa dia punya long wheelbase, dia apa orang kata, dia rasa macam panjang. Okey, sekarang ni kita cuba ikut highway Duta ni, sebab jalan dah petang ni, biasalah jam kan. Sorry, saya mencelah sikit. Dan dia punya meter dia memang nampak racing. Dia pakai digital, dan design digital dia macam analog design. Dia ada satu je bulat dekat sini, dan dia juga pakai HD screen. Okey, dan dia punya button dia masih old school. Saya boleh sifatkan masih old school. Dia punya button drive, reverse and push start dekat sini. Okey, dan ni dia punya start engine. Kalau kita tengok dalam dia simple, tapi dia bukanlah perfect. Sebab kalau kita tengok dia buat square pun, ataupun dia aircon belah sana, dia sengit. Okey, dia buat design dia sengit. Dia bukanlah perfect. Dia punya saya boleh kata design dia kan, memang Britain, dia lain daripada yang lain. Dan saya boleh kategorikan Aston Martin ni, dia adalah Grand Touring, luxury atau expensive cars yang Aston Martin pernah hasilkan dalam setiap series yang dia pernah hasilkan. Sebab tu James Bond ataupun fiction character tu sinonim dengan kereta Aston Martin. Okey, Aston Martin. Jadi steering dia pun tak bulat, dia ada flat bottom orang kata. Dia ada cuba-cuba sporty, tapi taklah sport sangat, but still okay. Dan dia punya atas ni, kalau kita tengok stitching dia masih wrap dengan leather, bukan Alcantara ataupun Baldu. Dia masih wrap dengan leather. Dan tayar depan dia punya design dengan body, dia buat macam satu, saya nak kata, dia seolah-olah macam The Flash. Tu Flash macam speed. Dia melambangkan kelajuan, sebab design antara kombinasi tayar dengan fender body tu, dia ada buat macam line, seolah-olah macam tayar tu spin terlalu laju. Jadi saya puji dekat situ, Aston Martin still ada taste dia sendiri, tak macam kereta-kereta yang lain. Dia still ada dia punya own design, own style dan own character.
Aston Martin ni. Dan sekarang saya bawa, saya rasa selesa, saya rasa comfort. Saya tak ada pun rasa nak pergi berlumba, walaupun dia masih ada sport mode dekat sini ataupun sport plus di sini. Okey, sebelum tu kita kena bagi signal ke kanan. Takut saya terlepas jalan. Okey, dia sambil-sambil bercakap. Okey, dan dia masih ada pedal shift, racing style tu masih ada, dan pintu dia buka pun jenis ke atas. Okey. Dia punya ni. Tengok dia punya design ni kan. Dia punya design ni dia macam, bukan kata pelik, dia unik. Dia unik. Design dia unik. Lagi satu saya nak komen kereta ni, dia design dia artistic luxury ataupun artistic expensive. Kalau tengok dia punya curve, dia punya jahitan ataupun stitching. Dan satu lagi kereta ni, dia tak ada package yang saya bawa ni, dia tak ada package carbon. Jadi carbon ni lambang dia sebagai racing. Okey, serupa macam V8 punya version juga. Jadi saya lupa nak kata, Aston Martin DB11 ni dia ada beberapa series. Dia ada launch edition, dia ada AMR. Di AMR tu umpama dia macam Lamborghini, dia punya special unit adalah, kalau Lamborghini tu dia punya special unit ataupun model hurakan tu, special unit dia adalah Performante. Okey, yang ni special unit dia adalah AMR. Tak ada lagi di Malaysia. Kalau saya, menurut penyiasatan saya tak mengesan lagi AMR di Malaysia. Okey, yang V12 ni saya tak ada experience bawa yang V8 punya. Okey, saya ada experience bawa yang V12 punya. V8 punya tu anggaplah dia punya feel, dia punya powertrain dia macam Mercedes. Macam saya cakap di awal tadi, Mercedes ni semua orang tahu perangai dia. Okey, dia memang specialist buat enjin, dan dia supply enjin dekat Aston Martin dan juga dekat Pagani. Okey, dia suka menunjuk kehebatan dia dekat dalam model kereta orang lain. Jadi satu strategi yang bagus Mercedes, saya suka style dia, pasal dia memang ada AMG Group yang buat enjin, yang sign sendiri dekat enjin tu. Macam yang video saya sebelum ni, macam saya cakap, one man one engine. Jadi tu cerita Mercedes, sebab dia ada DNA Mercedes juga dari segi enjin. Jadi saya terpaksa cakap jugalah. Okay, saya tertarik juga dengan roof atas ni. Dia, boleh saya kata dia artistic expensive ataupun luxury. Kalau saya nak bagi gelaran pasar malam tu, ya kelapa kan. Tapi itulah feel dia dalam ni, sebab dia tak ada satu trademark ataupun signature kereta lumba. Walaupun dekat steering dia ada damper button, ada sport mode, dan standard volume dengan channel button akan ada dekat steering. Itu mana-mana kereta kebanyakannya ada. Cuma dia tukar mode, damper ada di sini, dan sini ada S untuk kita tukar kepada GT mode. Sekarang saya bawa GT mode, dia ada sport mode dan dia ada sport plus mode. Saya cuba tukar sekarang. Kita akan tengok dekat meter dia bertukar. Okay, sekarang saya pakai sport mode. So dia punya rev akan jadi merah. Antara rev dia 7 dengan 8 tu ada macam design merah, seolah-olah macam dia punya climax. Kalau saya tekan sport plus sekarang, dia akan bertukar, the whole meter ataupun dia punya outline tu akan jadi merah juga. Dan kereta ni akan jadi rasa lebih keras. Tapi memandangkan dah petang, saya nak rembat kereta ni pun tak boleh. Kita pun masih mematuhi undang-undang jalan raya dekat Malaysia ni. Jadi kita tukar kepada GT mode balik. Dengar GT mode macam gempak kan. Sebenarnya GT mode tu adalah normal mode bagi Aston Martin. Dan kira dia low profile lagi. Kalau kita tengok normal mode untuk Ferrari, normal mode dia pun dah apa orang kata, sport tu normal mode dia. Tapi Aston Martin GT adalah normal mode bagi dia. Okay, kita tengok jalan ni. Macam saya cakap, setiap kali saya nak share buat video pasal ni, kita akan mengalami masalah jalan jam. Sebab hari ni saya tak shoot pada hari Ahad. Saya shoot hari ni pada hari bukan Ahad. Bitch, what? Oh my god. Okay, Aston Martin DB11 ni, dia yang saya bawa ni, dia ada two tone contrast color. Dia color cream ataupun color bright, dan dikontraskan dengan hitam. Kita tengok dengan roof dia atas ni sekalipun, ataupun dekat pintu dia, seat dia sekalipun, dia main two tone color. Biasanya dalam kereta import ataupun kereta continental ataupun mana-mana kereta yang dia anggap mewah, color dalam interior kalau cream atau white color itu melambangkan kemewahan. Jadi kalau kita feel kalau kita nak feel mewah di dalam Aston Martin, ini adalah color yang terbaik kan? Color ni cukup sinonim dengan luxury brand macam Bentley ataupun
Royce. Jadi color cream ni memang melambangkan kemewahan dan luxurious style. Okay? Dan dia punya antara kepala saya dengan bumbung ni memang sangat rapat, mengikut kalau ketinggian 5 kaki 10 memang dekat-dekat dengan sini lah. Tapi just nice, saya pun selesa. Saya nampak the whole hood dekat depan, so nampak lebih comfort. Okay, sekarang saya akan cuba laju sikit Okay, saya pun tak boleh nak tekan lebih. Kereta pun banyak, tapi saya rasa confident. Lagi saya laju, saya akan rasa dia lagi confident. Dia seolah-olah dia floating di atas jalan. Sebab tu saya kata dia GT car, dia touring car, dia bukan race car. So tak payah beli Aston Martin ni untuk kau race, untuk kau cuba jadi street racer, tak payah. Tapi kalau nak feel race seorang-seorang, feel orang putih kata race alone, malam-malam bawa balik, nak balik rumah, bawa lepak dengan member, tiba nak balik, nak cuba laju dekat highway, this is the great car, this is the best car. Kalau saya personally, saya suka Aston Martin ni. Tapi macam saya cakap, saya ulang balik macam saya cakap di awal tadi, saya model favourite saya pada Aston Martin adalah DBS dan juga Vanquish. Kalau nak kata minat Vulcan tu minat juga, tapi Vulcan tu limited, tak semua orang boleh beli. Kalau kita kaya pun belum tentu kita boleh beli model Vulcan tu. Saya dah tengok kereta tu di UK dan tak dibenarkan ambil gambar sebab atas dasar-dasar privacy di sana lah. Jadi saya pun agak kesal, tapi tak apa. One day kita akan cuba lagi. Kita akan ke brand-brand yang lebih ganas. Okay, sekarang saya macam saya touring. Okay, saya bawa relax. Ini keadaan saya dalam kereta. Saya tak perlu nak tekan habis-habis. Dan kereta dia senyap, relax. Suspension dia the best. Kalau saya tukar Sport Plus, saya nak cuba rasa dalam keadaan laju. Okay, sekarang saya tukar Sport dan saya akan pergi ke Sport Plus. Okay, Sport Plus dia automatic, karakter kita pun berubah. Karakter kereta ni pun dia akan berubah. Kereta ni akan jadi keras dan kita tiba-tiba akan jadi lebih macam cuba-cuba racing. Tapi okey lah, suspension dia masih lembut lagi. Masih tak boleh lawan Italian dengan Germany. Nampak Aston Martin, dia pandai. Aston Martin dia bukan follower. Okay, dia bukan follower. Dia buat sendiri. Dia tak hirau apa teknologi-teknologi nak cakap dengan dia. Dia still buat karakter dia sendiri. Dia ada personality tersendiri pada Aston Martin ni. Nampak? Silap-silap kalau saya kaya lah, tapi belum kaya lah, saya pun akan beli Aston Martin compare dengan Italian brand. Sebab saya boleh pakai hari-hari. Okay, lupa saya nak cakap. Sebab apa saya cakap saya pilih kereta ni? Pasal kita orang berkeluarga. Jadi Aston Martin ni kalau DB11 ni dia sangat praktikal. Sebab apa saya kata dia praktikal? Kalau kita ada anak kecil, dia datang dengan kereta seat tempat duduk dia 2+2 ataupun 2+2 seat. So belakang ni untuk kids, untuk budak duduk yang bawah umur 6 tahun atau 7 tahun, muat lagi di belakang. Jadi bila kita ride, kita boleh ride bersama anak-anak, isteri tercinta dan kaum keluarga kita lah. Kalau anak tak ramai, muatan dia kita boleh letak bag, briefcase ataupun anak kecil yang berumur di bawah 7 tahun dan ke bawah. Saiz dia ngam-ngam untuk kids. Okay, jadi kita pun dah sampai tol. Jadi jangan ya kelapa sangat. So saya advise siapa nak beli Aston Martin boleh beli. Kita jangan cerita pasal value. Okay, kita beli kereta apa pun value dia tetap drop. Kita bukan beli emas. Okay, boleh cuba Aston Martin, tapi model yang saya drive ni model yang dah jual. Okay, saya buat kesimpulan pada kereta ni. Kereta ni dari segi rupa ataupun look dia, kereta ni sinonim dengan handsome, style, prestige, elegant. So boleh beli. Dia bukanlah trademark kepada kereta racing. So itu image untuk kereta ni. Sebab dia sinonim dengan just bought. Jadi kita nak kata road tag mahal sikit lah pasal 5.2. Dan dia V12. Exhaust sound out. Okay. Exhaust sound kepala saya out. Okay. Kalau beli mungkin kita kena modify sikit. Tapi modify stock ni tak sedap.
Tapi nak lebih sedap, Sedap juga bunyi dia. boleh lah V12 kan, pakai apa exhaust pun sebenarnya sedap. Okay kan, value for money terlalu mahal. Untuk Aston Martin terlalu mahal. Cuma lately ni dia dah start compresskan CC dia. Dia dah main CC kecil-kecil. Dulu 4.7, sekarang dah 4 liter. Okay kan. Jadi dari segi power okey untuk straight road, untuk cornering, untuk race, ini bukanlah kereta terbaik. Tapi untuk pakai hari-hari, nak head turning kan, saya bagi istilah head turning kan. Maknanya kau lalu orang mesti toleh. Kau lalu orang mesti toleh. Dan color code untuk kereta ni adalah lightning blue. So rare, collection, boleh buat collection item, boleh simpan, beli, tapi make sure dah try German dengan Italian brand. So apa salahnya kita cuba Britain, try something new, yang baru macam Malaysia baru, beralih ke arah British car.